Malam Daniel. Thank you so much. Okay, terima kasih siapa yang join kita pada hari ini. Yang pertama kali join, terima kasih banyak-banyak. Sebabnya I hari ini memang terlalu excited sebab I tahu ramai orang baru yang nak dengar apa I cakap. Sebab I ni orangnya datang daripada orang yang susah. So, I teringat kadang-kadang orang kata I memang banyak kenangan pahit. Tapi sebenarnya kenangan pahit tu sebenarnya adalah kenangan manis bagi I. Tak cukup duit, nak makan, duit balance RM30 untuk satu bulan. Apa you nak makan untuk satu bulan? RM30. Tapi kita kan dulu ada kad kan? Ada kad bus tu untuk sebulan. So pergi balik kerja dah tak payah kira lah transportation. So makan tu kadang-kadang I makan depan kawan-kawan kan. Dekat pantry tu I sorok sikit I punya, bila I buka I punya makanan tu I akan sorok sikit macam ni. I cover sebab lauk kadang-kadang kuah, kadang-kadang macam telur macam tu saja. Dalam RM1, RM1.50 je I punya. Dulu punya RM1, RM1.50 tu kira murah lah kan. I pernah juga curi makanan. I ambil sotong, I letak bawah nasi supaya orang tu tak nampak. I letak macam I ambil satu, I letak bawah nasi. I pernah buat macam tu. Because I teringin nak makan lauk yang macam tu. So daripada situ, I tahu macam mana hidup susah dan I memang dulu I tak pernah ada vision. I tak pernah ada vision. Tapi start 2018, I memang akan tanya orang sebab I curious. Macam mana nak jadi kaya? Itu I punya first step. Macam mana I nak jadi kaya? Dan I ada tanya, Kak, macam mana you boleh kaya? Masa tu I hantar dekat rumah dia barang kat KM lah, barang adik I punya, yang barang produk adik I. I tanya dia, macam mana you rumah 3 tingkat ada lift? Dia kata, I punya husband setiap bulan bagi masjid, bagi anak yatim, bagi tahfiz. So I follow. Okay, dia kata setiap bulan. I cakap berapa setiap bulan? 1,000. Dalam hati I banyak sangat 1,000. Masa tu I ada 1,300. Tapi I boleh buat 1,000, I boleh buat satu kali saja. Start daripada itu, I letak 1,000, I balance 300 kan. Lepas tu I punya sale meningkat. Sampai bulan 10 ke bulan 6, I ada 10,000 saving. Whereby I tak pernah ada banyak macam tu. So masa tu I ada kelisa. So I cakap I nak beli kereta. So I ingat I nak beli Azia. Tapi last I ada pandu macam test drive. I test drive Honda. Then I punya itu pun approve. Masa tu I punya sale 26,000 sebulan. Maksudnya I punya sale lah. Sale 26,000, I punya income dalam 6,000 ke macam tu. So dah approve. So I dah bawa Honda. Masa tu bawa Honda kan, I'm very proud tau. Siapa yang nak join I kan, I tak sangka yang dia tu kereta lagi besar pada I. Agent lah. I cakap lah, you tahu I dulu pakai kelisa tau, sekarang I pakai Honda. Lepas tu I cakap, jomlah I tolong you. I ni memang sangat baik dengan orang. I akan angkat tau barang dia, produk dia. I mau masukkan dalam kereta dia. Sekali dia bawa kereta yang 200,000 punya kereta. Malu I. Daripada situ I cakap, I tak nak cakap I pakai kereta apa. Sebab kereta orang tu, kereta apa I tak tahulah. Lambang dia I pun lupa. Volkswagen ke apa. Lepas tu kereta dia 200 lebih ribu tau. I punya kereta kan 80,000. So dia 3 kali ganda I. Masa I cakap, I daripada kelisa sekarang I pakai Honda tau. I ingat I besar sangat lah. Sekali, tengok itu orang pakai. Aduh, malu. Lepas tu I cakap, oh sorry, I tak tahu you kereta besar sangat. Lepas tu dia kata, it's okay. Dia sangat baik. Sampai sekarang pun dia masih lagi berniaga dan dia pun ada jual serin apa semua, nama dia Rohaya. Dia daripada Shah Alam, very humble dan dia dia punya jawatan adalah besar sangat. Macam gaji dia pun memang belas ribu lah besar.
Dan dulu juga bila I dengar orang gaji $11,000, I rasa besar sangat. I tanya dia berapa gaji I, dia kata 15,000. Sama masa tu I macam 2,000 gaji. So I dengar orang 15,000 I rasa macam terlalu besar. Tapi sebenarnya 11,000 tu sebenarnya still tak cukup. Sebab tu I just wonder kenapa dia join I. Because tak cukup 11,000. Paling pun kalau you nak selesa 20,000, itu pun you boleh ada saving, you boleh beli insurans, you boleh tapi itu pun tak kaya sangat. Tak kaya sangat kalau 20,000 sebulan income you. At least okay, selepas tu macam mana you daripada 20,000 income, manusia ni takkan pernah cukup. Memang kita takkan pernah cukup. You tanya I dulu I pernah cakap, macam mana rasa 10,000 sebulan? I dah rasa. Macam mana 20,000 sebulan? I nak lagi. Sampai sekarang I punya aim 500,000 sebulan. Dan I tahu I boleh dapat benda tu. Kenapa I boleh dapat benda tu? Sebab disebabkan I ada team. You nak berjaya, you tak boleh seorang-seorang jalan. You kena ada team yang strong. I want to thank to Mr. Daniel dengan Eja sebab diorang yang ambil I. Bukan I ambil diorang tau. Diorang pilih I tau. So I rasa macam begitu terharu. Daripada awal pun I memang dah ada pekerja yang bungkus-bungkuskan. I tak nak buat dah kerja tu. Walaupun masa tu I rasa gaji I dalam 40,000 ke macam tu, I dah rasa I'm the boss. So I tak nak dah buat macam sapu-sapu depan, I ada kedai kecil lah sekarang. Sapu depan ataupun apa benda macam bungkus-bungkus parcel I tak nak. So sebab tu I cari pekerja. Masa tu I hanyalah stokis. Stokis kepada satu produk adik I lah. So daripada situ I dah build I punya sendiri personality. Whichever dulu I punya rupa, I tunjuk you. Okay. Dulu I punya rupa macam ni. Sekejap. Ini I punya rupa dulu. Ini I gaji sudah 20,000 I rasa. Tapi muka tak boleh rubah lagi. I kadang-kadang I cakap dengan orang kan. I cakap, you tahu I jual jamu. I gaji 20,000. Tapi orang tu tengok I pun macam, takkan 20,000 macam ni kau punya muka kan. Tapi memang I nak cerita kat orang, I have money. Tapi orang tak percaya yang muka I ni muka ada duit. Because dia belum lagi datang lagi. Okay. Until bila you dah ada confident dalam diri, and then dia akan keluar dekat muka. Ni I bawa anak I jalan. Pergi Bali, I dah ada duit dah ni masa ni. Tapi but still, I belum lagi my own. Okay, lepas tu, last year, I dapat keuntungan jual jamu dalam 500,000. So, 500,000 tu, I dah fikir apa I nak buat dalam kerjaya I. So, I want to be usahawan. Okay, bila I nak jadi usahawan, I nak orang yang join I nak mereka pun ada duit macam I. Itu I punya, sebab I memang takkan kedekut, I memang akan bagi diorang keuntungan yang mana diorang boleh meningkatkan diorang punya taraf hidup. Okay, banyak yang I dah buat. Okay, walaupun diorang memang usaha sendiri, I tahu memang rezeki semua daripada Tuhan, memang diorang usaha sendiri. Tapi disebabkan mereka join dengan I, diorang punya mentality apa semua dah berubah. Sebab I yang ajar diorang macam mana how to make money, how to rebuild you punya brain, you punya mind. Daripada you biasa-biasa dan you kena jadi extraordinary. Yang bawa I income 20,000, 30,000 dah beberapa orang lah, tak ramai sangat. Tapi at least I dah start lah, start untuk bagi mereka
Yang mana yang baru-baru ni kan, I nak you all semua income banyak. Itu I punya dream. Dan I nak semua senang, I nak semua orang pakai beg LV. Macam last year, I dah beli ada 2 beg LV. Lepas tu I ni pula orang yang jenis yang I ada duit sikit-sikit I takkan beli. I betul-betul ada duit dan baru I beli. Masa tu diorang kata tak membazir ke? I cakap tak. Because you ada style dah. You ada, I cakap I boleh cari duit. Beg LV tu 17,000, 12,000 macam tu. Tapi I rasa macam okay je. I belikan present orang 6,000. I ada tolong makcik I, pakcik I ada tolong dorang tebus emas 26,000. Dan I tak takut miskin. Because bila you bagi orang, you senangkan orang, you bagi orang senyuman, you dah menang dah. Macam tu juga I punya agent-agent, I nak semua orang berjaya dan jangan berhenti bekerja. Sekarang ni banyak sangat kita dengar semua all negatif. Sampai macam tak suka nak tengok WhatsApp sebab semua orang akan letak COVID. Ini mati, itu mati. Memang kita akan terasa macam benda tu. Yes, kita mestilah ambil tahu, betul. Tapi tak nak semua orang macam disebabkan benda tu you all berhenti mengharap, berhenti berjuang untuk korang punya family. Sebab Tuhan kata awak adalah sangkaan, aku adalah sangkaan hamba-Ku. So apa yang you imagine yang you akan jadi, itu Tuhan akan bagi you. So kalau you akan rasa macam sakit, pening, kadang-kadang baru sesama batuk, COVID ke aku, COVID ke. Swab test. Swab test. Berapa kali you nak swab test? Kan? Baru pening. Alah, pening. Aduh, nak mati ke? Baru rasa sikit-sikit pun nak swab. Yang I tahu, you jangan sentuh orang. You jangan salam, jangan sentuh. So you ada gap. Kan? Bila you hantar barang pun, jangan sentuh tangan dia. Kalau boleh pakai sarung tangan, you jaga. Ya, kalau boleh, jangan sembang-sembang sangat. So you just macam bagi gap je. Macam you jangan terima tetamu dan sebagainya. Okay, back to Kak Lydia punya tajuk. Be the best of you. Only you have the power to make responsibility to move your life forward. Don't wait other people to feed you and save you. Okay, bila nak mula benda tu? Now. Sekarang. Responsibility adalah benda tanggungjawab yang you yang sendiri yang kena control. Nobody will help you. Macam I pun dulu tak ada orang tolong I. I susah apa semua I sendiri, telan. So I tahu macam mana setiap berapa hari bulan bayar semua, bayar bil, semua settle. Ada orang ada duit tapi tak pandai bayar hutang. Itu satu benda you dah tolong. Ada je apa ni memang kena terus bayar. Apa kata kereta, rumah, ya tak apalah nanti je lah. Nanti ada duit lain lah bayar. Memang you takkan ada duit lain lah. Sebab you kan ada gaji. Bila you dapat gaji tu yang you kena buat apa benda dulu. Benda yang wajib dulu you buat dulu. Lepas tu barulah you berbelanja. Ada orang dia belanja dulu. Itu mentaliti orang tak bijak dengan tak kaya. Dapat je gaji satu hari je. Lepas tu kosong. Selalunya lah. So kita kena tukar cara kita. Okay? Be excellent. Become unforgettable. People remember you. Buat banyak-banyak kebaikan. Manusia ni selalunya kalau kita buat baik, orang takkan ingat kita. Kecuali kalau kita buat jahat. Oh, sampai mati ingat. Tapi kalau kita buat baik dengan dia, dia takkan ingat. Itu manusia, tu lumrah. Tapi kita tak nak jadi orang yang buat jahat tu. Sebab orang takkan lupa. So, kita kena sentiasa buat baik. Okay, be fantastic. Stop compare you with other people. Okay, trust yourself. Okay. And being a human being. Maksudnya, kita ni kena ada rasa ihsan dengan manusia lain. So, kita ni macam jenis, kita kadang-kadang kan, tengok saudara mara yang ada juga orang kata, Kak Lydia, I ada adik-beradik kaya. Diorang tak tolong I. Sedekah sana sini.
rumah anak yatim, adik depan mata. Kenapa you nak tunggu orang tolong you? You percaya tak Tuhan je yang bagi you rezeki? Kalau dia tak terfikir untuk you, macam dia tak buat macam apa, macam bagi you apa, tolong you ke apa, sebenarnya bukan sebab Tuhan pun tak benarkan benda tu. So buat apa you nak rely on people? So stop rely on people, stop compare yourself dengan orang lain. Okay, don't be famous, be greatness. Sebab famous dia boleh fade, dia boleh pudar dan hilang. So kalau boleh kita jadi manusia yang baik, yang bagi servis kepada people, macam kita help people. I think there's a line drop dekat tempat Puan Giving Lydia. back to the better world. Okay, apa-apa yang susah sebenarnya akan senang. Itu memang betul, itu memang jadi. Mula-mula kan, you rasa macam susah sangat. Lepas tu you akan jadi senang. Nanti kan you automatically senang. Yang tu I tak dapat nak explain. Until you all sampai stage kat Lydia, yang gaji beratus ribu, bukan gaji, yang income ratus ribu, nanti you akan rasa macam benda tu dia automatically datang. So I nak agent I dah ada sebut dah beberapa orang. I cakap tak ada mustahil you akan ada 100,000 satu bulan. Tak ada yang mustahil sebab I pun mula dari bawah juga. Okay. Solve problem. Do something about it. Always do the right thing. Okay. Listen to universe. Listen to your heart. Okay. Be the best of yourself. Okay. Surround yourself with success people. Macam ni, I kadang-kadang tanya, you kawan you siapa? Kalau 9 orang kawan you memang broke, memang tak ada duit. Makan pun tunggu orang bayar. Maknanya you orang ke-10 yang broke lah. So kita kena pilih apa surrounded kita. Siapa kawan kita. Okay. Find what your passion. You will never be get tired. Maksudnya apa yang you suka, you minat, then you buat. Then you takkan complain. Kan? Jangan complain. Okay. Okay, next tajuk. Next here. Okay, secret become rich. Okay, secret become rich. Semangat yang membara-bara. Kalau kita dilahirkan dalam keluarga yang susah kan, jangan kita salahkan takdir. Okay, jangan salahkan takdir. So kita kena berusaha. Itu jadikan motivasi kepada hidup kita. Okay, macam I punya parents memang orang yang baik, kan? Baik, tapi memang bukan orang senang. Tapi I ada fikir apa yang I nak buat untuk anak I, untuk I punya keluarga. I ada fikir. So you all, kalau korang ada fikir apa yang korang nak bagi untuk anak korang, untuk keluarga ibu bapa apa semua, you all tak cemburu ke? Ada orang bagi 3,000 kat mak bapak dia. 1 month, duit 3,000. Apa perasaan ibu bapa tu bila anak dia bagi setiap bulan 3,000? Sure dia akan rasa sangat bangga sebab dia mempunyai anak yang tak kedekut. Yang sangat macam, yelah berapa lama je kita nak buat berbakti kepada orang tua kita, betul? Bila dia dah tak ada, I baru je kawan call I nangis-nangis. Mak meninggal, aku tak sempat itu, aku tak sempat ini. Aku nak makan, aku ingat dia. Kenapa dulu aku tak boleh lah nak cuti? So jangan you all menyesal kemudian hari. So be the best. Okay, be the best pada masa ini dan akan datang. Start now. Okay, kerja. Kerja tu tekun. Macam akak belum nampak lagi orang yang kerja, yang ejen-ejen bawah akak pun, akak belum lagi jumpa seorang yang sangat-sangat bekerja keras macam akak dulu. Hari-hari COD apa, akak tak jumpa lagi. So, I wish I nak jumpa orang yang macam I. I wish I nak jumpa orang yang rajin macam I.
yang tidak berkira kerja 15 jam dalam kereta, okay, drive dengan anak menyusu. I memang kerja keras sebab I have nobody. Tak ada siapa yang nak feed I. I mesti kerja keras. Kadang-kadang orang kata, yelah you ada reason yang kuat. I tak ada reason yang kuat. Tapi bagi I, yelah kadang-kadang orang ada suami, kan, anak orang kaya. So dia tak rasalah kan. Tapi bagi I want to change. I punya, so I selalu tanya kakak I. Kakak I tu dia kakak kepada kakek M. I selalu tanya dia, berapa income kau? Kau berapa? Aku 20,000. Oh, aku 5 kali ganda kau. So, I tahu. Sekarang dia berapa ribu sebulan. Dia dalam 500,000 macam tu kan. So, I nak jadi macam tu. You kena ada you punya mentor. Siapa you punya mentor? Sebab benda tu tak mustahil. Okay? Duit is infinity. Tak ada yang mustahil. Orang boleh jadi billionaire. Apa, macam mana dia boleh jadi macam tu? Sebab dia nak. Dia wish. So start sekarang, semua kena ada wish. Siapa yang kat sini nak jadi jutawan? Wish. You wish you want to be a millionaire. Macam Daniel. Tengok Daniel kat tangan. Sangat confident sebab dia tahu yang apa yang kita akan buat akan datang. Yes. Siapa tu? Eddie. Boleh. Kalau you income 100,000 sebulan, setahun you memang dah millionaire. Sebelum you 100,000, you kena ada 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 sebulan. Target benda tu. InsyaAllah dia akan jadi. Okay, macam mana nak gandakan kita punya sale? Katalah you sekarang ada 10 ejen. You punya income 10,000. Macam mana nak jadi 100,000 kat Lidah? Kalilah 10 lagi. Macam tu. Okay. Maksudnya you kena ada 100 ejen bawah you. Carilah. Bukan susah nak cari. Okay. Semua dekat you punya mindset. You tulis. Satu hari aku, satu minggu aku kena cari 2 ejen. Siapa je you jumpa, I bet you, I buat benda tu. Siapa je I jumpa, I suruh jadi ejen. Siapa je. Memang banyak orang reject. Tak kisah. I hantar, setiap kali I hantar barang kat dia, jadilah ejen. Jadilah ejen. Itu je mulut I. Simple je I cakap. I tak payah cakap banyak-banyak. Jadilah ejen. You ambil 10 dulu. Jadilah ejen. You ambil 10 dulu. Orang pun tengok I pun orang. Tapi orang tak adalah macam irritating dengan I. Okay. Tak ada sebab I bukan banyak yang cakap yang macam you COD, you habiskan masa orang sampai setengah jam, 1 jam. Orang dah tak akan beli dengan you. You cerita laki you ini buat perangai, laki ada suami pula. Laki ada Laki money ball. Laki you ada perempuan. Janganlah cerita macam tu. Orang tak nak dengar lah. Please lah. Kan orang semua dah pening dengan negatif yang ada dekat media sosial ni. So bila you jumpa orang, you just bagi tahu, cantiknya body you. Cantiklah muka you. Padahal muka dia kan tak cantik pun. Tapi you just greet dia. Satu hari dia akan happy. You janganlah komplain. I hantar jamu. Kenapa you gemuk? Sedangkan you jual jamu. Sampai sekarang, I masih ingat benda tu. You jagalah body you. I bukan founder, I cakap. I tak payah jaga badan. Tak tahulah. Kenapa kadang-kadang I pun kadang-kadang jahat juga. I kata, I tak gemuk tak berdosa ya. I cakap macam tu. I pun tak tahu kenapa I cakap macam tu. Maybe I nak control kan. I punya bukan kemarahan lah. I punya malu lah orang tegur kita kan, gemuk apa semua. Kan? Okay. Avoid distraction. Concentrate your mind energy. Maknanya kita punya mind ni kena switch. Positif. Macam mana nak buat ni Kak Lidah? Orang sini nagging, orang sini balik rumah isteri ni bising, Macam mana nak positif kan? So you sendiri yang switch you punya mind. Okay, macam anak, suami ke isteri, you kena sayang dulu. You kena sayang you punya small circle. Itu dulu you buat. Okay, dengan anak you sayang, dengan kawan you sayang. So you tak nampak buruk dia.
You tak nampak buruk orang tu. Macam orang komplain anak buah ni nakal ke apa. I takkan. I sayang je anak buah I macam mana ke apa ke. Orang lain tak suka ke, I tetap suka. Because itu anak buah I. I akan encourage dia. I akan cakap, you nak pergi mana? You ada duit tak? I bagi 50 ke 20 ke 30. Ikutlah I nak bagi berapa. Kenapa I ada sense of macam tu? Because I nak create small circle yang positif. Bila orang tengok I, orang kata, you sangat penyayang, you sangat baik. Ini bukan tipu-tipu. Betul-betul baiklah. Betul-betul penyayang, betul-betul baik. Kalau you nak pretend pun, berapa lama you nak jadi pretender yang you pura-pura baik, you takkan boleh jadi macam tu. So, walaupun you jahat sekarang, you pura-pura baik, lama-lama you akan menjadi orang baik. Okay, change. Okay? Sebab tak ada siapa yang kat dunia ni suka orang jahat. Dan kita bukanlah macam terlalu baik orang akan pijak kan, itu memang betul. Tapi kita agak-agak lah, okay? Okay, be happy. Don't take life so serious. Okay, because when you happy, you can enjoy the sunset. Macam I kadang-kadang kan, I tengok pokok pun I senyum. Orang nak cakap I gila pun gila lah. I tengok laut pun I syukur. Ya Allah, nikmat. I tengok kucing makan. I bagi dia walaupun nobody see. Whatever I buat pun dekat dunia ni, tak payah tunggu orang tengok. I belikan dia makan. I bagi dia makan. So I akan senyum sebab I tahu dia sudah feed dia punya tummy. So I feel so macam happy. I tak peduli orang miau lah, entahlah kau kan, kau miau lah kan. Dia miau sebenarnya dia minta you sebab dia nak bagi you rezeki. Tapi kita yang tak faham, kita buat dono. So kita stop buat dono. Ambil tahu siapa keluarga kita yang malang, kena nasib malang, tiba-tiba tak ada kaki, tiba-tiba banjir ke, tak ada rumah ke apa ke, kita tolonglah. Kita jangan buat tak tahu. Biarlah orang lain tolong. Buat apa aku nak tolong? Jangan. You yang kena ke depan. Kalau you tak ada pun, you ada inisiatif, you cakap, you all, Assalamualaikum semua orang kat sini, tolong kita sama-sama contribute. Dulu I selalu tak ada duit kan. I akan ke depannya, I akan suruh tolong apa? Bagi orang semua family bagi sikit-sikit. I pernah buat terkumpul 7,000, 4,000. Sebab I rasa I tak boleh nak bagi banyak tu. So malu tak malu kan. Diorang mesti kena bagilah. I tulis nama kat situ, list down. Siapa, uncle apa nama? RM50. Uncle apa nama? Of course lah, I bagi 1,000. I mesti up dulu kan. I takkan bagi sikit. Because I yang create benda tu. Kalau I yang create, I bagi 50 malulah. So kita kena jadi orang yang buat benda-benda yang baik. Okay. Okay, akhir kata, okay, kita yang menulis sinopsis cerita hidup kita. Ya Allah, selama ni I tak pernah pun nak cerita dan nak tulis apa jalan hidup kita. Okay, permulaan dia. Apa kita nak tulis? Okay, aku inginkan apa-apa semua. Mulai hari ini, jom kita lakarkan hidup kita yang lebih baik. Kata-kata yang lebih baik. Kerana apabila keluar perkataan daripada mulut kita, bukan sahaja cerminkan karakter kita, malah dia menentukan kehidupan kita pada masa depan. Okay. Fikiran akan mempengaruhi kata-kata. Kata-kata akan mempengaruhi tindakan. Tindakan akan mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan akan tumbuhkan karakter. Karakterlah yang menentukan masa depan anda, sama ada nasib anda akan baik atau akan buruk. Itu saja. Simple. Mulakan hari yang baik. Start daripada besok. Okay, jadi manusia baik. Jadi manusia yang disegani. Okay, jumpa cleaner, jumpa orang tukang sapu, jumpa guard, security guard, senyum.
Jangan cakap engkau gaji 500, kenapa aku nak senyum dengan kau? Oh tidak. Kita manusia adalah sama. Tak ada yang bezakan. Kenapa kita pergi Masjidil Haram tu yang Mekah tu, kenapa kita pakai baju sama? Tak kira you agung ke siapa ke? Kenapa you pakai baju yang sama? Sebab Tuhan tengok kita sama rata. Sama rata. Okey. Akhir kata, Kak Lydia nak ucapkan terima kasih kepada semua yang ada kat sini dan Akak akan bagi saya tak ada cash lah. Ada RM10 tak? Okey, yang ni siapa yang belum try? Lotion ni sangat wangi. Okey, dia ada minyak kelapa dara. Ini siapa yang ada eczema, yang tumit kaki dia keras-keras semua memang jadi. Lepas tu yang ini, I buat ni 1 tahun research. Sebab bila dia datang dekat I, sangat soft, sangat halus. I tak puas hati. I cakap, I tak nak, I nak kasar. I nak bila letak kat kulit, dia terasa macam daki kita semua akan keluar. Ini I buat research setahun. Setahun, dia hold duit I separuh 50%. I don't care. I tak kisah. Sebab I nak quality. Sebab bila quality yang baru kita boleh jual. Kita bukan nak duit. Kita nak customer satisfaction dan ejen-ejen I boleh jual sebabnya bila kita jual barang yang berkualiti dia akan repeat. Itu dia. Okay. Siapa yang join Kak Lydia dia akan dapat RM10. RM10 ni tak banyak. Okay, rezeki tu. Ya, RM10 tak banyak. Okay, bagi you all memang tak banyak tapi sebab I nak you all belajar. Walaupun dia RM10 tapi I nak you all belajar menjadi manusia yang selalu nakkan pelajaran tu education. Selalu nakkan knowledge macam mana selalu nakkan knowledge macam mana nak jadi orang yang berjaya. Ini antara tips-tips yang sebab akak dah makan garam dulu. Sebab itulah akak nak ajar you all. Sebab tu. Okay? Sebab akak makan garam dulu. Akak bermula daripada kosong, zero. Memang tak ada duit. So macam mana? Waalaikumsalam. Okay, siapa yang nak share? Kita ada beberapa minit lagi. Nak sharing daripada macam mana you all daripada berapa ringgit saving ataupun tak pernah ada saving. Sekejap, listen. Dah. Macam mana siapa yang tak pernah ada saving, tiba-tiba sekarang dah ada saving. So, akak nak korang cerita sikit, okay, pendapat korang apa semua. Setelah korang join Kak Lydia, dan berapa income korang dapat, berapa belas ribu. Padahal dulu katalah join awal-awal tu katalah 2,000 ke 3,000. Tiba join Kak Lydia dah belas ribu. So I nak dengar ataupun apa-apa sajalah sharing. Tak ada yang spesifik lah. Ya, silakan tuan-tuan puan-puan, siapa? Siapa yang nak cakap? Go ahead, jangan malu-malu tau. Kita family. Ya, we are family kat sini, tak apa. Don't worry. Segan nak cerita. Okay, Tia daripada Ipoh Perak. Ya, saya. Hai. Apa tadi? Saya macam tak tahu nak cakap lah. Saya start meniaga item kat KM ni. Start saya kenal Kak Erin. Untuk ubah anak Erin juga, adik Erin, anak Erin. Saya punya nasib. Okay, Tia. Be strong, Tia. You can do it. Good, Tia. Okay, sorry Tia. Boleh. InsyaAllah boleh. Go for it, Tia. Come on. Okay, saya nak meniaga ni sebab saya housewife, suri rumah. Saya nak ada dalam masa saya meniaga ni, saya nak ada cita-cita juga. Saya teringin ada rumah sendiri.
dalam masa yang sama saya nak bantu orang. Yang actually saya ada dia meniaga barang lain. Yang customer saya tengok ada testers lah. Saya memang hati. Ada yang cakap dia ada masalah dalaman, apa masalah skincare, masalah muka dia lah apa semua. Saya cuba cari environment daripada situ dulu untuk start niaga kat KM ni. And the first day dia ambil stok untuk diri sendiri. Waktu tu baru 4 botol untuk diri sendiri. Dia jual 2 botol dulu. Maksudnya dia tak ambil untung. And then kali kedua dia terus macam rasanya boleh go ni kan. Sebab kita dalam masa sama kita ikhlas nak bantu orang. Dia tak fikir pada tak apalah tolak tepi dulu untung. Dia cakap macam tu kan. Aku nak bantu orang dalam masa yang sama. Dia nak buat simpanan sikit sebab dia tak pernah ada simpanan. Dia tak pernah ada simpanan sikit pun dalam bank. And then dia nak buat macam dia akan bahagi-bahagi sikit lah. Satunya untuk tolong customer. Lagi satu dia ada buat simpanan sikit je untuk anak sebab selama 3 tahun anak dia tak pernah ada simpanan sikit pun. Yang itu je. Dia punya tak apa. Kita hold dulu. Yang penting kita buat untuk customer and dia paling sayang family kita. Dia pun teringin juga nak tolong mak dia. Dia tak pernah tolong dia. Sebab dia habis dia SPM, dia kerja biasa-biasa je. Dia kahwin umur 18 waktu tu. And then waktu 18 tu dah stop kerja. Memang tak kerja sebab suami cakap tak apalah tak kerja kan. Tapi dengan keadaan yang sekarang ni tak boleh sebenarnya kalau kita tak kerja. Sebab daripada situ juga suami dia kerja swasta. Kadang-kadang kita orang tak ada pun duit makan. Sebab swasta ni kalau dia kerja ada duit, tak ada kerja dia tak ada duit. Kan? So bila ada masa yang kita orang tak ada duit tu dekat situlah dia macam rasa bersalah nak guna sebab ikutkan dalam kita berbisnes ni setahun duit kita, untung kita tu jangan guna sebaik-baiknya untuk kita top up stok jadi banyak sebenarnya lah. Tapi dia tak mampu sebab dia pun kena tolong juga husband dia kan. Itulah. Powerful, very powerful. Yeah, amazing woman. Well done for that. I clap hands for you lah. Well done, Tia. Respect. Thank you. Betul. Tia ni daripada customer Erin. Daripada customer Erin yang repeat and then rasanya 3 kali repeat tu dia dah cakap dah ke Erin boleh tak dia nak join. So dia first time. So dia ni sangat Erin tengok memang betul dia sangat-sangat dia memang nak sangat sebab benda ni dia sanggup datang tau. Dia daripada Manjoy kira agak jauh lah dengan tempat Erin duduk. So memang jauh. So dia punya effort. So Erin dah tengok dah budak ni cakap daripada memang kita tak Erin actually tak agak pun dia boleh nak jadi daripada kita punya prospek nak jadi kita punya agent. So Erin tak letak macam tu tapi Erin tengok dia ni okey ke Erin dia ada share. So dia ni sangat dia walaupun dia si rumah so dia banyak dia punya impian lah. So dia mostly dia nak dengan anak dia. So dia kata walaupun dia housewife dia pun nak ada macam kita lah ada side income. So memang tahniah Tia pun alhamdulillah dia pun memang grow dengan cepat. Cepat. Ya alhamdulillah. So aku doakan Tia. Baik. Well done. Ejen akak tahniah Tia. Terima kasih. Erin pun terror juga. Erin tahu pun. tengok orang, Erin tahu tolong baik. orang. Well done. Cikgu yang bagus. Well Erin done. mentor yang perlu diikuti. This is the true spirit of kita punya Serene Beauty family tau. Kita tolong menolong kan. That's why cerita Tia ni, cerita Erin ni tak ada siapa tahu tau apa yang akan berlaku bila dia akan berlaku. Bila kita perlukan duit. Kita boleh ada banyak saving sekarang tapi masa COVID ni anything can happen. Kereta rosak, ini rosak, itu rosak, macam-macam boleh rosak. Kita perlukan duit bila kita tak ada duit, macam mana tu? Ya? Apa kata kalau kita bina bisnes yang ada passive income, ya, yang boleh menolong kita masa kita susah. Masa kita tak tahu kat mana nak dapatkan duit. Tiba-tiba dalam kita tengok bank, yelah, hari tu Serene Beauty ada bank in kita punya commission tau. Kenapa kita tak nak buat macam tu? Baik kita gali lubang, gali perigi sebelum kita perlukan air tu tau. Betul. So guys, I really nak
welcome semua kita punya dropshipper nak convert ke agent. You dengar Tia punya story, dengar Erin punya story, you dah tahu. Kita tak tahu bila kita perlukan bisnes ni. Bina dulu. Yang ada extra duit, you tak nak duit, apa, sedekah je. You buatlah macam Puan Lydia, dia sedekah beribu-ribu sebulan tau. Yeah? So guys, ladies and gentlemen, tolonglah ya, dengar the cerita, follow, this is real story tau, real life, orang yang betul-betul. Ya? So I pass it back to Puan Lydia, maybe we can end up the session. Dan kepada semua kita penonton kat sini, kita akan share dia punya video recording supaya kamu boleh belajar dari dia. And also please join us fast because kita akan buka satu link untuk buat digital marketing seminar ni. Ya, seminar ni takkan 1 jam je lah. 1 jam ni tak boleh belajar semua lah. Ya, so akan berapa jam. Tapi you lepas kita duduk dalam seminar ni, kita akan dapat satu sijil tau. Ya, sijil tu memang penting lah. Memang penting sebab dia menunjuk yang kita dah belajar sesuatu tau. Ya, lifelong learning. So thank you very much once again, ladies and gentlemen, tuan-tuan puan-puan, to our Suri family. I pass it back to Puan Lydia for closing. Okay, Tia, thank you for sharing. Akak pun sebab dengan sebab akak pun dulu duit pun memang tak ada, nak bayar tol pun tak ada duit RM1. Akak selalu tipu orang tu, I punya wallet tinggal lah RM1 pun tak ada. Memang I pun ada mengalami situasi macam tu. Tapi kalau kita ada pemikiran yang jernih, InsyaAllah kita akan ada masa depan yang cerah. Okey, dekat sini aku nak bagi Tia extra 500. Okey, nanti you akan dapat. Oh my God! Alhamdulillah. Wow. Okay, nanti you akan dapat RM510. RM10 sebab well done. Congratulations Tia, alhamdulillah. Terima kasih. Thank you Puan Lydia. Thank you so much. Yes, welcome. Okay, itu semua Allah yang bisikkan, Tuhan yang bisikkan. You kena bagi dia sikit duit. So I tak tahu kenapa dan itulah I kena bagilah. Sebab apa benda yang you kena ikut apa kata hati you. Kalau you asyik macam you pegang duit kan, you pegang, dia takkan berkembang. Bila you macam ni bagi orang kan duit, tangan you terbuka kan. Masa tu rezeki you akan masuk. Bila you macam ni genggam duit you, macam Sal pun pernah cerita, dia nak bagi mak dia duit untuk mulakan WhatsApp daripada customer nak beli barang. Lepas tu apa yang dia bagi mak dia tu, dia dapat lebih besoknya je. So start daripada sekarang kena memberi walaupun you are kurang. Okay. Tia jangan nangis, okay, jangan sedih, okay. InsyaAllah Allah ada. Jangan rasa macam diri tu tertekan, sebab kalau kita tertekan kita akan ada anxiety. Sebab akak pun lama ada anxiety. Now akak dah okay dah. Sebab bila kita kemurungan, kita selalu fikir. Akak dulu tengok kereta belakang akak nampak lori, itu akak dah sakit teruk lah tu. Akak tengok kucing akak nampak harimau. Bila ada masalah sikit terus shaking. Tapi akak tahu bila kita ada penyakit tu sebenarnya Allah nak bagi kita lebih. Bila kita ada penyakit kita selalu ingat dia dan kita macam apa kebaikan aku nak buat ni kalau aku mati macam ni. So itulah start akak buat banyak benda-benda yang orang lain susah nak buat. Tu sebab akak selalu tolong orang. Akak cakap tak apa, tolong. So sebab bila you tolong dan kebaikan tu akan patah balik dekat you. Benda tu you kena percaya. Okay, siapa lagi nak sharing? Alright. Tania, Tia. Tania, Tira. Tia lah. Tira siapa? Sharing Tia. Eba. Erin gelang baru ke Erin? Erin kemainan tangan. Masa bisnes lah baru nak merasa beli sendiri. Alia, mana Kak
Hari ni TV dia rosak bercerita. Azrul nak sharing sikit. Kisah TV rosak. Erin ada sharing dengan Kak Lydia. Dia cakap, Kak Lydia, lawa tak gelang Erin? Oh lawa, berapa ribu tu dik? Tengok dia boleh beli gelang. Dulu ada gaji tapi you nak beli untuk diri you macam gelang 5,000, 10,000 takkan dapat. You nak beli orang yang belikan untuk orang tersayang pun you takkan boleh beli. Untuk mak you gelang. Lepas tu bila you dapat beli benda-benda macam tu kan, dapat bagi tu tiap-tiap bulan duit, dapat bagi emas dekat mak, dan apa mak tu rasa? Mak tu doa, macam ni dia angkat tangan. Macam Betul. tu. Sebab gaji tak besar. So bila kita dapat gaji, kita bayar itu, bayar ini, memang Habis. habis. Tinggal 30%. Bayangkan 30% macam mana nak survive. Sedangkan husband memang tak bekerja. So daripada situ memang sangat mendorong lah. Tapi Alhamdulillah sekarang terima kasih Kak Lydia. Ini memang serius memang Kak Lydia, daripada Erin tak ada income langsung masa bisnes. Sekarang Alhamdulillah 10k dah simpanan daripada bisnes. Betul Kak Lydia? Betul, seriously itu memang sebab start dengan Kak Lydia start bulan 6 tahun lepas. Masa tu dah start dah. Kak Lydia sampai hari tu income tax declare, dia kata you punya zakat dengan sedekah ni lebih daripada apa yang you dapat ni, dia kata. Dia kata kalau tolak-tolak silap-silap bulan income tax pun tak perlu bayar. Tapi adik sampai dia cakap macam tu, sampai adik cakap konsultan tu, accountant tu macam mana yang baik you rasa untuk I. Dia kata sebab you punya zakat ni dah banyak 7,000 daripada you dapat. Tak apa kata. So dia pun macam accountant tu pun macam you setiap bulan ke bagi, dia kata kat I. So I cakap memang setiap bulan, sebab leader I memang cakap dia memang setiap bulan. Oh you all pun memang, I cakap memang betul. Kita percaya bila kita bagi lagi apa yang kita bagi, dia akan bagi balik. So tapi bayar juga income tax atas nasihat konsultan. Dia kata better you bayar income tax juga, sebab tak bagi baru nampak cantik. You nak apply loan apa pun mudah. So Alhamdulillah semua dah settle. So, tolak itulah dah simpanan pun Alhamdulillah. Yalah, sebab dia baru keluar kereta. Kereta pun 10,000. Wow. Bios type G. Bios. Bios type G. Well done. Pilih-pilih. Lepas tu itulah saving dia, tapi sebenarnya saving dia dah 30-40,000. Yes. Dia dah beli tu, dah beli ni. Macam tu. Alhamdulillah. Well done lah Erin. Success story, memang success story. Well done. Erin doakan lah yang mana yang bawa Erin. Alhamdulillah Erin doakan semoga dia orang pun dapat ikut benda yang sama, kita buat sama-sama. Memang Erin tak aktif sangat nak bagi, tapi Erin akan bagi bahan. Apa yang Serin bagi, Erin bagi, semua Erin ada bahan. So terpulang pada korang. So kena buat sama-sama. Terima kasih Kak Lydia. Well done. Awesome. Azrul tadi cakap nak share sikit. Azrul, siapa lagi nak sharing? Azrul cakap nak share. Go ahead. Panjat pula, sorry. Kena reply message customer. Sorry. Aiman sakit kepala. Oi, berangin Hello, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Good to see you back. Walaupun jumpa dekat virtual Tak kan. dengar Azrul, buat sikit. Tak dengar. Kau ni apa dah tak dengar pula. Gatal. Ya Allah, okay. Sorry. Okay, memang suara aku kalau kuat terus kuat berdentum kau. Nak bercakap kena kuat kan? Okay, so apa yang saya belajar dekat sini adalah is self-development. Self-development. Yes, first of all, I would like to thanks to Kak Lydia, to Ira, to Aiman, three of you yang honestly cakap open the path untuk saya macam join this Serene Beauty and also a part of Kak KM punya kata orang tu marketing untuk develop diri saya. Sebab selama ni saya terfikir, actually saya dah fikir benda ni, saya rasa benda ni saya dah fikir daripada tahun lepas. Sebab saya nak jumpa Kak KM direct, nak jumpa Kak OG. Because of why, ada orang tanya dengan saya, kau macam selalu gambar dengan Kak KM, kau kenal ke dia orang? Yes, saya cakap saya kenal mereka sebab kita sebelum ni banyak join kata orang tu aktiviti-aktiviti luar macam Zumba kan. Saya kenal Kak Uji dulu. So saya rasa macam this is actually a good connection. Bukan kata orang tu taking for granted. No, this is not. But this is actually a big opportunity untuk saya develop myself
Especially macam Kak Lydia, saya jumpa Kak Lydia first time tahun 2017 dekat Wisma Saim Dhabi, tak silap saya. Masa tu Kak Lydia dia cakap berjumpa gambar dia macam dia dalam gambar dia yang dulu memang betul. But since then I follow macam, lepas tu a year after, lepas saya balik dari Genting tahun 2018, saya nampak macam wow, Kak Lydia ni dia dah macam, tapi dekat situ saya rasa macam dia ni macam dah macam something, kata orang dah macam somebody dah, mesti dia ada buat something. Lepas tu nampak dia jual kat KM punya produk, okay. But then saya rasa macam saya nak time freedom, saya nak money freedom. And since then, awal tahun hari tu saya ambil keputusan untuk berhenti kerja, untuk saya cari apa benda yang saya rasa saya boleh buat dan menggembirakan saya, at the same time tak clash dengan kita punya waktu lapang, especially untuk saya sebagai lelaki, untuk kita punya waktu solat. Macam saya banyak kerja sebelum ni, kita macam banyak kata tu clash waktu solat, pergi solat pun kena marah. And ini yang membuatkan saya rasa macam I must do something. And then bila Kak Lydia cakap okay, dia panggil saya dan jumpa saya, kita macam ada macam kata tu discussion sikit. So saya rasa macam alhamdulillah, saya rasa saya kena buat. And this few days saya rasa macam aku kena post sajalah. Saya minta izin Kak Uji, and then saya tag Kak Lydia, dan Kak Lydia banyak repost, Kak Uji banyak repost. Tiba-tiba hari ni tak tahulah rezeki kot, lepas balik Semayang Jumaat mencanak-canak pula orang tiba-tiba order daripada semalam. Alhamdulillah. And kawan saya daripada Singapore pun, dia pun cakap, wow, kau jual produk kat KM ke? Ya, aku rasa better kau jual. Kau jangan kerja lain, kau jual aja. Sebab diorang dah encourage, diorang dah nampak. Ya, because diorang dah tahu. And hari tu kawan saya pun cakap, Serene Beauty punya lotion ni sedap lah. Saya sampai bagi dia satu botol kecil dalam ni, saya bagi dia test kat rumah. Dia cakap dia pakai, memang kulit dia getting softer, dengan dia punya masalah crack dekat elbow tu dah hilang. So saya rasa I need to, kata orang tu, spread out the marketing punya techniques, and then kata orang tu improve the strategy untuk saya lagi, kata orang tu develop my own skill. Dan saya rasa macam sekarang saya rasa macam gembiranya boleh buat duit betul benda ni. Sebab saya macam Kak Lydia cakap, kita kena selalu think positif, throw out of the negative vibe. Kita kena fikir duit tu sentiasa boleh buat. Itu saya harus fikir, tak apalah kalau PKP pun, kalau tak meniaga lontong pun aku boleh berjual ni dulu juga. But alhamdulillah, since Kak Lydia just nak bagi tahu duit yang first gaji yang Kak Lydia bagi tu tak usik lagi, and then saya meniaga lontong tu pun hari tu saya banyak untung. Dan saya rasa macam tak pernah aku tak ada duit, tak pernah rasa tak ada duit. Sekarang masa macam kenapa asyik duit, ada duit je. Okay. Tu hari-hari gatal pula, jari gatal dah nak asyik pergi kat Shopee. Saya cakap no. This is for my own future punya undertaking. Saya tak boleh macam boros. Dulu memang saya rambang mata, ada duit sikit saya nak belanja, ada sikit nak belanja, ada 5,000 saya terus belanja 2,500, beli seluar lah, beli kasut lah, beli apa. Sekarang tak boleh. Sekarang saya kena ada strong financial yang membolehkan saya at least bila tiba-tiba adik-beradik saya susah ke, ataupun anak saudara saya nak masuk universiti tiba-tiba tak cukup duit, saya boleh contribute untuk mereka. Macam baru-baru ni, I just want to share the happiness. Duit raya saya boleh share dengan anak saudara. Diorang terkejut. Diorang cakap tak pernah dapat duit raya banyak. Antara bapak ramai-ramai bapak saudara, diorang cakap saya banyak bagi duit raya. Tapi betul, saya kira-kira balik, banyaknya aku spend for the duit raya tahun ni. And then kakak saya 3 orang, dia tak pernah dapat duit raya daripada saya. Dia dapat, and then dia menangis, dia telefon, kenapa kau ni? Kau dah kaya ke? Alhamdulillah. Saya macam, alhamdulillah, this is such a bless. Saya menangis lepas saya dapat. Saya rasa macam alhamdulillah, Allah dah tunjukkan kat mereka yang saya masih exist dan saya masih lagi adik-beradik dia orang. Caring. Dan saya rasa macam sekarang ni the bonding is there. And saya rasa macam sekarang ni saya terpanggil untuk memberi pula. Selama ni saya mungkin menerima macam Kak Lydia. Apa yang Kak Lydia dah lalui dan rasai, tak ada duit tu saya dah rasa. Saya dah rasa dulu satu hari saya cuma makan roti gardenia, air botol ni air botol ni je saya bawa bekal pergi kerja. Ni dengan Agadinia, dengan duit cuma ada RM5 je. Ya Allah, saya rasa macam oh my god, nak nangis, serius nak nangis. So saya rasa macam bila kita dah apa kata orang tu, bila kita dah uji dengan kesusahan dan bila kita dapat peluang ni, kita rasa it's the time for us to giving back. Dan kita rasa, dan ini adalah salah satu kata learning process untuk kita belajar. Okay, upgrade diri kita, dalam masa yang sama kita kena stay grounded, stay humble, stay down to earth. Macam Kak Lydia kan? Kita, our great founder, and same grace. Terima kasih Azrul. Thank you Azrul. Well done. Alright. Azrul Ni bukan mengampu Ni bukan mengampu Tak, Well dia done. kereta, dia cakap. Tapi saya rasa macam
I must use all of these skills. Kata orang tu ke bidang yang betul. Sebab masa dulu saya rasa saya sering tak dihargai. Saya bukan nak dihargai, nak disanjung sangat. No. At least people notice you are doing you doing the job. At the same time, you have something to contribute. Thank you, Azrul. Mac nak cakap ke? Tak. Sal nak cakap ke? Sebab buka mic. Bila buka mic kita fikir memang nak cakap. Cuma saya nak minta rasa sebab saya nak minta doa daripada tim. Start bulan 6 ni saya nak sedekah 500 dekat. Sebab sebelum ni dalam beberapa hari ni bapak saya dia ada macam share, dia kata yang orang Indonesia ni kira YouTuber ni dia macam share dia meniaga nasi lemak. Lepas tu dia macam duit hasil dia meniaga tu dia sedekah dekat rumah anak-anak yatim. Jadi saya macam tergerak hati lah. Tak bulan 6 ni saya nak sedekah dekat dia. Suruh dia buat nasi lemak, lepas tu saya nak suruh dia sedekah dekat rumah-rumah anak-anak yatim. Cuma satulah saya nak minta doa dari semualah. InsyaAllah. Dipermudahkan lah. Yeah. Well done, Saf. Semoga Well done. dimudahkan segala urusan akak. Sebab niat dengan niat, then you mesti boleh buat. Niat dulu. Kita nak cakap, belum cakap dah rasa sebab. Very good. You can do it, Kak. Thank you, Ira. Yeah. Mesti boleh. Okay. Yeah. So it's 10:30 already. Any last sharer? Ada siapa lagi? Kalau tak, then we will call it a night. And then kita akan contact balik dalam kita punya WhatsApp group. And kalau ada sesiapa yang perlukan pertolongan social media ke, design work ke, any personal coaching you perlukan, sila contact kita. Ya, direct aja. You have kita punya number, contact aja. Please gunakan kita. Ya, kalau tak rugi tau, tuan-tuan puan-puan. Please gunakan kita. Tolong. Ya. Betul. So on behalf of Serene Beauty, on behalf of Puan Lydia, on behalf of Ira, I thank you kepada semua yang hadir. Hey guys, kita dah sampai 38 orang tau. That's more than 40% than last week tau. So kita memang on the way up tau. Kan last week kita punya topik slight age improvement tau. Kita improve sikit. So setiap minggu kalau kita improve 10 to 30%, by the end of year kita punya group tak boleh muat dah. You know what I mean? Yeah. So that is kita punya matlamat. Kita punya goal, fokus. Kita nak tolong sebanyak mungkin yang boleh. So kira macam Azrul, kira macam Ira, Erin, Tia, semua you dah tahu proses ni macam mana dia. Tolong orang lain sekarang. Tolong orang lain. Bawa mereka dalam bisnes ni. Ajar mereka macam mana nak buat duit. Tolong mereka sampai berjaya. Then you berjaya. Bila you berjaya, kita pun berjaya. Okay. So yes, that's Jim Sata, si Alif Sata punya adik. This thank you. This is the first time in the meeting. It's truly inspiring. Well done, Jim. Yeah. Well done for being here. Hi. Yeah. So thank you very much. Semua, of course, thank you to Manja also for bringing in Jim Sata. Yeah. So Assalamualaikum from Daniel, from Puan Lydia dengan tim kita di Serene. Thank you everybody. Good night everybody. WhatsApp Ira, WhatsApp number Ira 0110437814. Okay, WhatsApp Ira. Jumpa kita dalam WhatsApp group, ada dia punya number sana. Okay. Bagi account number you all, nanti Ira akan masukkan malam ni. Thank you so much. Thank you for siapa joining. Siapa yang invite, tolong jangan lupa bagikan account pada siapa yang you invite. Siapa yang invite? Ya, betul. Pada Ira. Ira akan process the money payment. Thank you. Thank you again Puan Lydia for everything. Thank you. Assalamualaikum. Thank you everybody. Bye. Good night. Thank you. Bye. Okay, bye. I love you too. Love you. Bye. Thank you.